Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang berusaha Tuan Imam Tuan Haji Bayhaqi, yang berusaha yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid As-Sabirin, Masjid Jami' As-Sabirin Bandar Baru Lahad, tuan-tuan, ahli tuan puasa, pegawai-pegawai, khususnya ahli jemaah muslimin dan muslimat yang bertugas sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam Selasa ini, malam 8 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 10 Januari 2022 Masehi, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dan kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan segala permohonan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua bersama-sama suami, isteri, anak-anak dan semua yang ada di sekeliling kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikurniakan kesihatan dan keafiatan serta dijauhkan daripada kita segala musibah, segala bencana, segala wabak penyakit, ya, terutamanya wabak COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain, serta dijauhkan daripada kita segala bahaya, mara bahaya, ya, sama ada saya dari segala fitnah, sama ada
fitnah yang orang-orang yang hidup maupun fitnah orang-orang yang mati, terutamanya fitnah Masih Dajjal yang akan zahir pada akhir zaman ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT akan memakbulkan permintaan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kita kelebihan-kelebihan yang ada, ya, kepada kita yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini sekurang-kurangnya. Dan juga, ya, apabila kita menziarahi masjid-masjid dan surau-surau yang lain di tempat-tempat yang lain, dan yang paling besar kelebihannya ialah apabila kita bersama-sama terlibat dalam membina rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita kelebihan-kelebihan ini yang kita akan bicarakan bermula malam ini dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Marhum Dr. Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Makki rahimahullah ta'ala. Di malam ini kita akan mulakan bab yang baru, iaitu pada muka surat 29, kelebihan membina, menziarahi dan duduk di dalam masjid. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan dan kemuliaan kita membina, menziarahi dan duduk di dalam masjid. Jadi ada 3. 1, kelebihan kemuliaan membina masjid. Yang kedua, menziarahi masjid. Dan yang ketiga, duduk di dalam masjid. Jadi 3. Terdapat banyak hadis menyatakan kelebihannya. Antara kelebihan-kelebihannya ialah, pertama, Allah SWT menjamin akan mendirikan sebuah rumah di syurga bagi sesiapa yang membina masjid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita semua tahulah, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni adalah, sahabat Nabi, yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga di dalam barisan Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Jadi Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin ini ada 4 orang: Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang akhir sekali Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ni adalah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan saya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan ni mengahwini 2 orang puteri Nabi SAW, iaitu Ummu Kalthum dan seorang lagi lupa, kan? Carilah. Ada 2 puteri Nabi SAW yang dikahwini oleh Uthman bin Affan secara bersanding tikar. Jadi daripada beliau ni, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi fihi wajh Allah, siapa yang membina sebuah masjid yabtaghi fihi wajh Allah, jadi dia bina masjid itu, niat dia, nawaitu dia, tujuan dia ialah mengharapkan pada membina masjid itu wajah Allah. Wajah Allah ni di sini diterjemahkan sebagai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajhun huna bermakna redha. Bukannya wajah Allah Taala. Maha suci Allah daripada memiliki sifat makhluk.